KPM. Happy birthday Hai, Cikgu to Siti you. Nur. Hai, Cikgu Shima. Happy birthday to you. Alamak, saya Happy tengah menyusun hadiah ni birthday, untuk majlis hari jadi kita happy nanti. birthday to Oh, okey. Semua barang-barang dah cukup ke? Dah lengkap? Boleh saya Anak, tolong? tapi ada satu masalah lah Cikgu Shima. Apa dia tu? Tadi baru pembekal telefon saya. Ya. Stok belon yang kita nak buat aktiviti meniup belon nanti dah habis stok. Oh, Alamak, besok macam mana ya? Tak apa. Saya rasa saya ada satu idea. Okey. Kita tukarkan saja aktiviti meniup belon tu kepada aktiviti cabutan bertuah. Idea yang sangat bagus Cikgu Shima. Cikgu, okey ke? Kenapa ada Aduh. masalah ke apa-apa ya? Ada masalah Ada lah masalah Sean. sikit tadi. ya. Sebab pembekal belon Ya. yang kita dah order tu, yang dah ya. kita dah tempah tu untuk aktiviti meniup belon. Ya. Dah baru je call saya tadi. Dah habis stok. Alamak. Tak tahu agaknya banyak sangat birthday party kan. Tapi tak apa. Kita dah tukarkan Ya. kepada cabutan bertuah. Okey, nasib lega baik. kan. Okeylah, Okey. kepada mereka yang sedang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Shima dan juga Cikgu Siti. Tapi sebelum tu, seperti biasa nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter macam saya dengan cikgu-cikgu di sini. Kan cikgu? Ya. Okey, baiklah. Jom kita amalkan SOP cikgu. Kita pakailah hand sanitizer. Cikgu boleh Okey, guna saya dulu. Cikgu Siti pakai dulu. dulu ya. Okey, saya pun pakai sekali. Okey. Ya cikgu. Okey, kemudian saya. Okey, baiklah. Tangan dah bersih. Tak ada kuman, tak ada bakteria. Okey, jom kita buka pelitup muka kita cikgu. Tunggu dulu Sean. Nanti sabar. Tunggu sekejap ya, Ya. Sean. Okey, kita ada, tadi kan cabutan bertuah. Ya. Okey, Sean cabut dulu. Sean nak yang mana? Oh, ya ke? Ada. Sean pilih yang mana Pilih satu yang mana ada nak. Sean rasa suka. A, B, C. Saya ambil yang ni lah cikgu. Okey, Okey. boleh. Okey, sekarang Cikgu Siti nak pula. Okey. Saya nak yang ni lah, saya suka bunga-bunga. Okey, dan yang terakhir saya ambil. Sekarang kita boleh buka. boleh buka sekarang, Okey, Ibu. buka terus. Okey, kita buka terus. Wow. Wah, tempat menyimpan pelitup muka lah. Bestnya. Dan juga ada mask kat sini. Oh, terima kasih cikgu. Hadiah untuk Cikgu Hadiah Siti. untuk Sean. Hadiah untuk Sean. Macam mana cikgu tahu hari ni birthday saya cikgu? Okey, hari ni lah. Okey, jom sekarang kita buka Okey. pelitup muka Ya, kita. Kita boleh. simpan dalam bekas ni. Wah, bestnya. Okey, Okey, kepada mereka yang ada di rumah, pastikanlah kalau tak ada bekas macam ni pun, bekas biasa pun boleh, plastik pun boleh. Tapi sebab cikgu dah hadiahkan saya kena tunjuklah, saya dapat. Ya. Okey, baiklah cikgu, sekarang kita dah buka pelitup muka kita. Dah nampak muka-muka kita yang sangat ceria. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, saya mulakan dulu ya. Ya, Cikgu. Okey, saya Cikgu Nashimah binti Muhammad daripada SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Sudah berkhidmat selama 18 tahun sebagai seorang guru. Okey, terima kasih cikgu. Dan seterusnya? Okey, saya Cikgu Siti Nur binti Yusof dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Okey, sudah berkhidmat selama 12 tahun menjadi seorang guru. Wow, okey. Kita sudah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Itu dia. Okey, Hai jom. semua. Hai. Hai. Nampak dah mereka dah ada kat sini. Okey. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Izzati. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ina Izzati Syafiqah. Boleh panggil Izzati. Dari sekolah mana? Dari sekolah mana Izzati? SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Okey, terima kasih Izzati. Terima kasih ya. Dan seterusnya, tak nampak nama pula. Khalisa. Hedi Khalisa. Hedi Khalisa. Selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Heidi Khalisa daripada SMK Sri Aman. Okey, terima kasih Heidi. Dan di bawah sana Muhammad Aizat ke? Ya. Aizat. Aizat. Okay. Hai Abang Sean,
Cikgu Hashimah dan Cikgu Siti Nur. Hai. Nama saya Muhammad Aizat. Boleh panggil saya Aizat. Selamat kenalan. Okey. Dan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 1. Hai Terima kasih Aizat. Aizat. Dan seterusnya kita ada Daniel Haris. Nama saya Daniel Haris, boleh panggil Haris. Saya daripada SMK Bandar Seri Damansara 1. Okey, terima kasih Hai Haris. Haris. Kita juga ada Atika. Farah Okay, Atika. Farah Atika. Atika. Nama saya Pagi. Farah Atika dari SMKP Sri Aman. Terima kasih. Dan tinggal lagi seorang ya. Ya. Itu dia Azra Auni. Azra Auni. Assalamualaikum dan hai Cikgu Shima dan Cikgu Siti Nur. Hai. Dan hai juga Abang Sean. Nama saya Azra Auni, boleh panggil Azra. Saya dari Sekolah SMK Bandar Seri Damansara 1. Okey, Okey, terima kasih. Itu terima dia kasih. ramai kita tetamu khas kita yang ada dalam talian. Adakah anda bersedia untuk penerbangan kita pada pagi ini? Bagilah thumbs up kalau anda dah sedia. Traffic light hijau? Mana traffic light hijau? Traffic light hijau? Yes. Comelnya. Bulat-bulat Ceria macam pada semua. saya. Okey, baiklah. Saya sebenarnya nak tanya Igu. Hari ni kita akan terukar apa? Ada tak kena-mena dengan sambutan hari jadi ke macam mana Igu? Okey, ada. Okey. Ya. Kita hari ini kita akan membincangkan topik algoritma. Ya. Struktur kawalan pilihan. Sebab tu tadi kita ada pilih hadiah, cabutan hadiah ya. dan kita juga pilih satu aktiviti lain bila kita tak dapat buat satu aktiviti yang lain tadi. So selesai masalah kita. Okey, macam menarik lah kita punya penerbangan hari ni Igu. Dan okey, sekarang lah kita boleh berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, perkataan ya membawa maksud yang sama dengan benar, manakala tidak membawa maksud yang sama dengan palsu. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Shima dan Cikgu Siti. Jom Cikgu, kita mulakan penerbangan kita. Okey, kita teruskan ya. Ya. Seperti yang semua dah lihat, struktur kawalan pilihan. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan struktur kawalan pilihan. Yang mana struktur kawalan pilihan ni ada ada 3 pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan ni kita gunakan semasa untuk proses penyelesaian masalah lah. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan seharian kita menghadapi pelbagai masalah dan kita perlu membuat keputusan. Sesetengah tu kita hanya menggunakan algoritma yang langkah demi langkah saja. Penyelesaian mudah, so kita guna selepas langkah pertama, terus langkah kedua, langkah ketiga dan masalah kita selesai. Tetapi tidak secara realitinya, tidak semua masalah boleh diselesaikan semudah itu. Jadi ada beberapa masalah yang kita perlu membuat keputusan. Okay? Dan bila kita membuat keputusan tu macam-macam lah. Ada 2 keputusan, ada 3 keputusan yang perlu kita pilih. Jadi dalam algoritma ni dia diwakili oleh sidukut dan cata alih. Jadi kita imbas. Ya. Sean, kita imbas dulu cata alih bentuk-bentuk cata alih. Okey, baik Igu. Sebab saya pun dah lupa Igu. Okey, kita tanya pelajar kita. Ya. Okey, dalam cata alih kita menggunakan beberapa bentuk. Okey, beberapa bentuk yang mewakili maksud-maksud tertentu. Okey, siapa nak jawab dulu ya? Kita tanya bentuk untuk mula. Boleh? Izati, boleh tak lukis bentuk mula? Okey, bentuk mula. Kemudian angkat. Siap, you angkat. Awak angkat bentuk mula. Macam susah je Igu. Dia lukis banyak tu. Bagus Okey, Izzati. tepat. Okey, tepat Izati. So Kita cikgu bagi bagikan 1 star untuk Cikgu Izzati. Siti bagi bintang untuk Izati sebab dah Yeay. betul.
Okey, kemudian kita tanya lagi. Selain daripada bentuk untuk mula dan ada lagi beberapa yang lain, iaitu kita tanya pula bentuk untuk input. Okey, Farah, boleh Farah bentuk untuk input? Okey, rasanya Farah tengah lukis. Oh, maknanya ada bentuk-bentuk yang berbeza untuk setiap. Dia ada maksud dia. Setiap aktiviti mesti ada bentuk yang berbeza lah. Okey, input. Dan input ni juga dia bentuk dia sama juga dengan untuk bentuk output. Sama juga dengan mula tadi. Mula tu bentuk dia sama untuk bentuk output. Okey, bentuk mula sama dengan tamat. Okey. Mula dia tamat. Bentuk dia sama. Okey, selepas input satu lagi. Kita tanya untuk proses. Okey, siapa akan jawab? Daniel, boleh Daniel? Okey, proses Daniel. So macam tadi mula dengan tamat tu dia macam bulat. Bujur. Okey, bujur. Lepas tu yang input output dia adalah segi empat yang sengit sikit. Ada yang sebut parallelogram. Parallelogram. Dah? Okey. Bagus Daniel. Okey, Daniel pun dapat satu juga bintang. Tadi. Farah tadi dapat tak? Farah pun dapat satu bintang tadi. Okey, nanti kita tampal kat sini. Nanti kita tampal. Okey. Jadi untuk yang berkaitan dengan topik yang seterusnya, cikgu akan bagi tahulah serba sedikit berkenaan dengan 3 topik subtopik tadi, pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, untuk pilihan tunggal, pilihan tunggal ni mudah je. Kita ingat dia hanya akan melaksanakan bila syarat dia benar. Okey, syarat benar saja dia akan laksana. Itu saja. Okey, syarat benar saja dia terus laksanakan. Okey, contoh Sean. Contoh kalau jika Sean lapar. Apa Sean akan buat? Saya akan makan. Ya, betul. Betul. So tindakan yang dia buat adalah kalau jika kita lapar, benar kita lapar, kita akan makan. So tu adalah contoh yang paling mudah untuk struktur kawalan pilihan tunggal. Okey. Kita tengok pula untuk yang kedua, struktur kawalan dui pilihan. Struktur kawalan dui pilihan ni dia melibatkan 2 pilihan, 2 set tindakan berdasarkan syarat lah. Okey, syarat yang yang kita tengok tu, kalau syarat tu benar, dia akan laksanakan set tindakan 1, katalah set tindakan A. Kalau syarat tersebut palsu, dia akan melaksanakan set tindakan yang lain lah, yang 2 ataupun set tindakan B. Okey, ni tengok kat sini, nampak Okey, contoh yang ni, okey, mula, kemudian adalah penyataan dia situasi macam mana, jumpa syarat. Okey, jumpa syarat. Okey, kalau benar tindakan A, kalau palsu tindakan B. Contoh macam inilah. Masa Sean masa persekolahan dulu. Markah 40 tu lulus ke gagal? Kira lulus. Lulus kan? Lulus. Kalau 40 ke atas, lulus. Kalau syarat dia, okey, adakah markah lebih daripada atau sama dengan 40? Kalau benar, dia akan laksanakan tindakan A. Okey, kalau benar A, katalah, okey, tahniah, anda lulus. Kalau salah, kalau kurang daripada 40, dia akan laksanakan tindakan B. Harap maaf, anda gagal. Sila cuba lagi. Okey, macam itulah. Okey, untuk dui pilihan. Dan yang ketiga, pelbagai pilihan. Yang ni kita mengandungi lebih daripada 2 set pilihan ataupun set tindakan yang perlu kita buat. Mungkin dia jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey. Okey, inilah tindakan A, tindakan B, tindakan C. Contoh dia apalah, seperti pilihan hadiah tadi kan. Mungkin ada lagi satu pilihan saya boleh cubalah kan. Contoh kita nak pergi ke kita tengah memandu jalan di jalan raya. Nak pergi contoh Petaling Jaya. Tapi tanya juga mungkin ada dua pilihan sama ada A atau B. Lepas pilih A tu ada lagi nak pilih lagi semua yang itu ke cikgu, yang ada banyak pilihan tu yang pelbagai pilihan macam tu ke cikgu? Dia boleh. Katalah cabang tu ada 3, A, B, C. So tu pelbagai pilihan lah tu. Okey, kalau lebih daripada 2 lah. Ya, lebih daripada 2 dia dah jadi pelbagai pilihan. Okey, baik. Jadi untuk
meneroka lebih dalam bagi setiap tiga tadi, okey, kita akan bersama dengan Cikgu Siti Nur. Okey, Cikgu. Okey, so sekarang kita teruskan untuk penerokaan bagi sekarang kita teroka situasi 1. Okey. Sebelum kita meneroka situasi 1, okey, cikgu nak tanya murid-murid sekalian, okey, ingat lagi tak apa yang Cikgu Shima terangkan sebentar tadi? Okey, sebab topik yang kita akan teroka selepas ini ada kaitan dengan apa yang Cikgu Shima telah terangkan sebentar tadi. Okey, so cikgu nak tanya Aizat lah. Okey, Aizat, apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan tunggal? Hello. Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu senarai tindakan. Okey, bagus Betul. Aizat. Betul. Dapat bintang. Dapat bintang. Saya masih tak dapat lagi. Okey, so maksudnya dalam struktur kawalan pilihan tunggal, dia hanya akan melaksanakan satu set tindakan sahaja. So sekiranya memenuhi syarat dan syarat itu adalah benar, so akan melaksanakan satu set tindakan sahaja. Dan sekiranya syarat tersebut palsu, algoritma carta alih akan tamat. Okey, so sekarang cuba kita teroka situasi 1. Okey, cikgu nak Sean tolong bacakan, boleh tak Sean? Okey, cikgu saya cuba ya. Okey. Saya baca dari sinilah. Okey. Yusuf ingin mengambil lesen memandu kereta. Umur yang layak untuk mengambil lesen memandu kereta ialah berumur 18 tahun ke atas. Bina satu carta alih dengan menggunakan struktur kawalan pilihan tunggal untuk menentukan umur yang layak mengambil lesen memandu kereta. So sekarang berdasarkan situasi ni, kita kena bina satu carta alih. Okey, carta alih struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, so berdasarkan situasi tadi, so ingat murid-murid semua, dalam struktur kawalan pilihan tunggal hanya mempunyai satu set tindakan sahaja sekiranya syarat yang diuji benar. Okey, so sekarang sebelum kita membina carta alih, murid-murid masih ingat lagi tak apa yang telah kita pelajari sebelum ini? Kita dah belajar sebelum membina carta alih, kita mesti tahu membina analisis AIPO, iaitu analisis input, proses dan output. Okey, seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya murid-murid yang berada di atas talian sekarang, okey, apakah yang dimaksudkan dengan input? Okey, cikgu nak tanya Azra lah. Okey, Azra boleh. Maksud input. Input Okey. Dia membaca dan input atau memaparkan input. Sekali lagi Azra, cikgu tak berapa jelas lah. Oh, tak jelas Sekejap cikgu. Okey Azra. Boleh jawab lagi sekali Azra? Sekejap. Boleh. Okey. Dengar tak? Dengar. Jelas sangat. Okey. Cikgu tanya tadi maksud input Ya, betul. Okey. Input tu adalah kita membaca input atau memaparkan input. Okey, kita baca. Okey, baca nilai yang kita masukkan. Baca nilai yang kita masukkan. Okey, dapat bintang juga dah. Okey. Tadi pun Daniel dapat kan? Ya, Nanti betul. saya Daniel letak pun kat dapat. sini. Nanti Cikgu Shima letakkan papan ganjaran kita nanti lepas ni. So, siapa yang paling banyak dapat bintang pada hari ini akan dapat hadiah yang special daripada Cikgu Shima. Bestnya. Okey, so sekarang dah tahu, murid-murid dah faham dah apa itu input. Seterusnya, cikgu nak tanya analisis AIPO yang kedua iaitu proses. Okey, cikgu nak tanya Haris. Okey, Haris Daniel. Haris Daniel. Apakah yang dimaksudkan dengan proses? Maksud proses ialah langkah-langkah
data yang daripada input untuk pergi kepada output. Bagus Daniel. Okey. Haris Daniel. Haris Daniel. Okey, dapat satu lagi bintang Ya, dapat lagi satu bintang. Okey, siapa belum? Haris dah ada 2 Hidi. bintang dah. Okey, so proses ialah menukarkan input kepada output tersebut. Okey, dan yang terakhir ialah output. Okey, Farah boleh bagikan Hidi. cikgu apa maksud Hidi lah, boleh? Hidi belum dapat bintang. Hidi okey, belum kita dapat beri bintang, peluang pada kesian Hidi Hidi. lah. Okey, Peluang Hidi, kepada Hidi. apa yang dimaksudkan dengan proses? Output. Output. Maksud output ialah mengenal hasil output yang dikehendaki atau yang hendak dipaparkan di skrin. Ya. Betul. Betul, dapat Bagus juga Hidi. bintang. Okey, yang mana untuk so, kita output paparkan. ialah maksudnya memaparkan di skrin komputer. Okey, ataupun dia proses daripada input kepada output. Dan output ialah memaparkan dia akan paparkan di skrin komputer lah. Ya. Okey. So berdasarkan situasi satu ni, yang pertama sekali cikgu nak kenal pasti yang mana satukah input. Okey, berdasarkan situasi satu, cikgu baca sekali lagi. Yusof ingin mengambil lesen memandu kereta. Umur yang layak untuk mengambil lesen memandu kereta mestilah berumur 18 tahun ke atas. Kalau umur 17 tahun tak layak Syah? Ya, betul. Okey. So mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okey. Bina satu carta alih dengan menggunakan struktur kawalan pilihan tunggal yang kita telah pelajari sebentar tadi untuk menentukan umur yang layak mengambil lesen memandu kereta. Okey. Sekarang untuk murid kita yang ada dalam talian, inilah masanya kita akan berikan masa kepada anda untuk bina carta aliran tersebut. betul. Dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, terdapat aplikasi jarang diketahui yang menggunakan struktur kawalan seperti aplikasi kawalan dalam kereta, aplikasi suhu peti ais, pencetak dan pendingin udara. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Shima dan Cikgu Siti. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, Cikgu Siti dah minta murid kita yang ada dalam talian untuk selesaikan soalan dia ataupun masalahnya di mana kita perlu buat carta aliran pilihan tunggal. Kawalan pilihan tunggal. Okey. So sekarang cikgu nak minta murid-murid yang berada di atas talian tunjukkan carta alir yang telah dilukis tadi. Okey, boleh angkat so, semua. Boleh angkat tak? Okey. Okey, nampak macam semua dah betul. Hidi mana Kita tak nampak pun? Angkat Hidi, angkat tinggi sikit. Tinggi sikit. Okey. Aizat pun tinggi sikit. Okey. So semua cikgu nampak semua murid telah dapat membina carta alir. Sekarang mari kita semak jawapan. Sama ada jawapan yang kamu tulis tersebut benar atau tidaklah. Okey, yang pertama kita mulakan dengan not mula dan diikuti dengan aliran anak panah dan diikuti dengan input. Okey, so masukkan umur sebab kita nak tentukan syarat, nak tentukan umur yang layak. Okey, dan seterusnya syarat umur lebih besar dan sama dengan 18. Okey, sekiranya syarat adalah benar. Okey, jika benar. Jika benar syarat. Okey, akan paparkan layak mengambil lesen memandu kereta. Okey. Okey. Sekiranya syarat adalah palsu. Okey, so struktur aliran algoritma akan tamatlah. Struktur kawalan tunggal ni dia hanya ada satu pilihan kan? Ya, betul. Pandai dah Sean. Okey. So inilah kena bersentuh ya. Ini cikgu dah tampal. Ini contoh. Dia setiap kena bersentuh. So inilah contoh jawapan kita untuk situasi 1. Okey, baik. Tapi ini hanya ada satu jenis pilihan ke? Pilihan Kalau tunggal. ada dua pilihan macam mana Ibu? Nanti kita akan tengok selepas ini. Okey, baik. Kita pergi kepada Dwi.
pilihan. Okay. Seterusnya. Ini dua pilihan tu ada dua pilihan lah Ego. Ya, betul. Okey. Kita letak soalan dia. Itu dia. Okey. Seterusnya, kita akan meneroka pula situasi 2. Okey, situasi 2 ni berkaitan dengan struktur kawalan pilihan dui pilihan. Okey. So sebelum tu cikgu nak minta murid yang berada di atas talian, okey, cikgu nak Farah boleh tolong terangkan apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan dui pilihan. Okey Farah? Boleh cikgu. Okey, untuk struktur kawalan dui pilihan, dia ada dua pilihan tindakan untuk pelaksanaan yang bergantung sama ada kalau syarat tu dipenuhi atau tidak. Okey, bagus Farah. Dapat bintang Farah. So, Farah dapat satu bintang lagi. Bintang. Okey, so seperti mana yang Farah telah jelaskan tadi, okey, struktur kawalan dui pilihan mempunyai dua set tindakan. Okey, sekiranya syarat yang diuji benar, so dia akan melaksanakan set tindakan 1, dan sekiranya syarat yang diuji palsu akan melaksanakan set tindakan 2. Macam tadi hanya ada satu pilihan je, bila palsu tu dia terus tamat. Ini ada juga tindakan ni bila ada palsu. Dua set tindakan. Macam tadilah kita tak ada belon, so kita replace belon tersebut, kita gantikan aktiviti belon dengan cabutan bertuah. So itulah contoh dua set tindakan dalam penyelesaian masalah kehidupan manusia. Okey, so berdasarkan situasi 2. Okey, situasi 2 ialah berkaitan dengan norma baharu di sekolah. So sekarang kita semua melalui norma baharulah di sekolah. Okey, so cikgu nak tanya murid. Okey, so untuk norma baru ni, kalau datang sekolah, apa yang murid perlu lakukan? Okey, Aizat, sebelum datang sekolah tu, masuk je dalam kawasan sekolah. Apa yang perlu dilakukan? Okey, Aizat? Dekat pintu pagar apa awak buat, Aizat? Menyukat suhu badan. Bagus. Okay, kita bagi Mengambil bintang suhu jugalah badan. dekat Aizat. Banyaknya bintang Macam Aizat. saya dulu Ego, bila masuk sekolah je kena denda sebab saya lambat. Murid-murid suka bintang. Tapi sekarang dah tak boleh denda. Norma baharu. Ya, betul. Kita tengok pada so kita tengok kepada situasi kita. Okey, norma baharu di sekolah. Murid yang hadir ke sekolah mesti memakai pelitup muka. So kalau tak pakai pelitup muka tak boleh. Dan mengambil suhu badan di pintu pagar sekolah. Sekiranya suhu badan lebih dari 37.5 darjah Celsius, murid tersebut akan diasingkan dan pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa untuk membawa pula murid tersebut ke rumah dan mendapatkan rawatan dengan lebih lanjut. Okey. So bina satu carta alir dengan menggunakan struktur kawalan yang telah kita pelajari tadi untuk menentukan sama ada bacaan suhu murid melayakkan murid untuk meneruskan sesi persekolahan atau perlu pulang ke rumah dan mendapatkan rawatan lanjut. Okey, so sekarang cikgu nak murid-murid yang berada di atas talian sama-sama membina carta alir, dan begitu juga murid-murid yang berada di rumah boleh sama-sama membina carta alir ini. Okey. So macam tu kita boleh gunakan yang itu sebagai panduan lah Ego? Ya, betul. Okey, sambil menunggu tu cikgu, saya ada soalan Ego. Okey. Macam yang untuk mula dengan tamat adalah bentuk bujur. Ya, betul. Kalau saya nak buat bentuk bintang boleh Ego? Tak boleh. Sean nak bintang, dia tak dapat lagi bintang. Alah, kesian. Okey, saya rasa sebab yang ni kira macam standard lah kepada semua kan. Mana tahu orang daripada negara luar nak baca kita punya carta alir kan. So ini adalah digunakan di semua tempat kan? Dia ada carta kat sini ada simbol-simbol piawaian untuk carta alir. Memang kita guna sama lah. Semua guna yang ni lah standard. So saya tak boleh main-main letak bintang. Tak boleh. Kena mesti ikut dia punya bentuk. Kalau tak ikut bentuk, tak dapat markah lah. Maknanya saya tak boleh buat bintang lah. Tak boleh. Tak apa, lepas ni kita tanya soalan untuk Sean. Jom kita tengok siapa yang dah selesaikan. Sekarang kita tengok jawapan. Boleh angkat jawapan? Dah siap ke belum? Okey, so sekarang kalau dah siap, cikgu nak angkatkan jawapan tu. Tunjukkan jawapan. Itu kita letak je.
Okey, tengok. Betul tak? Betul tak Cikgu Shima? Mula. Okey. Nampak Okey, macam nampak betul, macam Ayu. betul je. Izzati, angkat Izzati, yang lain Izzati tak Izzati. nampak. Boleh habis lagi. belum tak apa. Belum siap Tak apa, lagi. tak apa. Asalkan Kesian nampak Bentuk Izzati. pun dah okey. Nampak Tak apa, bentuk tak dia apa. pun okey dah. Okey, nampaknya murid-murid okey, betul tu. Cuma adalah yang tertinggal arrow ke. Okey, kita sama-sama tengok. Okey, sekarang semak, kita sama-sama semak jawapan dekat sini. Okey, dan mula dulu beruntuk bujuk. okey, macam biasa mesti bermula dengan mula, diikuti dengan anak panah dan input. Okey, so input kita ialah ambil suhu lah tadi. Okey, so selepas ambil suhu, anak panah yang seterusnya. Ya. Okey. Okey, syarat dia. Syarat. Okey, inilah syarat. Okey, adakah suhu lebih dari 37.5 darjah Celsius? Sekiranya syarat yang diuji benar. Okey, sekiranya syarat yang diuji benar. Ya. Okey, akan paparkan output. Okey, hubungi ibu bapa dan pulang ke rumah bagi mendapatkan rawatan lanjut. Dan sekiranya syarat yang diuji adalah palsu, murid boleh meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Yeay. Okey. Kemudian Dia akan tamatlah. Sentiasa kalau benar atau tidak pun mesti ada anak panah. Ya, untuk betul. So mesti ada arahan anak panah untuk menunjukkan aliran proses bagi carta alik ini. So mesti berakhir dengan mula dan diakhiri dengan tamat. So ada proses dia lah, flow dia kat situ. Baiklah Cikgu, so kita dah belajar berkenaan dengan dua pilihan ya Cikgu. Ya, betul. Kita teroka dengan lebih lanjut lagi. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, dalam satu algoritma, perkataan mula menandakan permulaan dan terletak di atas. Sementara, perkataan tamat terletak di akhir menandakan berakhirnya algoritma. Setiap algoritma hanya boleh mempunyai satu permulaan dan satu penamat. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Shima dan Cikgu Siti. Okey Cikgu, kita teruskan pendidikan kita Cikgu. Okey, boleh kita teruskan. Okey, kita sambung selepas dua pilihan, kita sambung kepada struktur kawalan pelbagai pilihan pula. Okey, Sean. Yeah. Okey, untuk struktur kawalan pelbagai pilihan ni, kalau dua pilihan tadi dia ada dua pilihan. Yeah. Kalau pelbagai pilihan ni, ada berapa banyak pilihan tu? Pelbagai Cikgu, maknanya lebih daripada dua. Ya, betul. Saya bagi star lah. Bintang. Dapat je Sean dah akhirnya. Okey, apa Sean orang panggil kejayaan tertangguh? Kita tak sebut gagal, kita sebut kejayaan tertangguh. Ni dah berjaya cikgu dah. Pandai pujuk saya lah. Okey. Untuk struktur kawalan pelbagai pilihan ni, dia mengandungi lebih daripada 2 set tindakan lah. Mungkin 3, 4 dan seterusnya. Jadi cikgu ada situasi yang ketiga. Okey, tadi situasi 1, situasi 2, situasi ketiga. Okey, situasi ketiga ni, okey, anda baru selesai, okey murid-murid tengok dengar betul-betul yang dekat rumah pun. Anda baru selesai mendaftar sebagai ahli rumah sukan di sekolah. Semua dah selesai dah ni, dah bulan 4 kan. Jadi anda perlu membeli baju rumah sukan mengikut warna rumah sukan masing-masing. Okey, biasanya rumah sukan dia akan ada hijau, biru, merah, okey, dan kuning. Ada pun dekat sini, okey. Kita bawakan sekali. Okey, jadi murid-murid berdasarkan situasi 3 ni, cikgu nak murid-murid lukis, okey, ataupun bina carta alih dengan menggunakan struktur kawalan yang sesuai lah. Struktur kawalan apa? Tunggal ke? Dua pilihan ke? Pelbagai pilihan. Okey, untuk situasi 3 ni. Okey, murid-murid, cikgu bagi masa untuk lukis carta alih.
Okey, yang sesuai. Ya cikgu, masa saya sekolah rendah tadi ya. Tadi bukan Syah, masa rumah dulu lah. sukan apa? Saya rumah sukan biru cikgu. Rumah biru dynamite. Rumah biru dynamite. Rumah biru dynamite bom bom. Itu lagu kita. Kalau cikgu. kat sekolah saya, rumah biru tu dipanggil rumah Kinabalu. Oh ya ke? Tapi masa saya sekolah menengah, sebab kita bukan ada 4, kita ada 8 rumah. Wow, banyaknya. So masa tu saya rumah kelabu. Woi. Daripada rumah biru tukar kelabu Tukar lah. kelabu terus, Yang ya. tu tak ada lagu lah cikgu. Tak ada lagu. Okey. Okey, sekarang Okey, dah siap ke? Okey. Kita boleh pilih lah cikgu. Okey, Salah boleh satu ya. daripada Boleh kita. angkat. Okey, angkat. Catat alih masing-masing. Ya. dah siap belum? Okey, Hidi dah siap pun. Ui, laju. Okey, laju. Wow, Dah mahir pantas semua ya. ni. Okey. Laju semua dan tulisan dah pun cantik. angkat. Kalau saya comot, Ego. Oi, nampak semua betul je ni. Okey. Wow. Okey, terima kasih semua. Kita semak sama-sama jawapan Okey. Okey, rasanya macam betul semua ni. Okey, ni ada okey, cikgu tunjukkan dekat sini Okey, kalau boleh murid boleh nampak. Okey, ini kita akan gunakan struktur kawalan pelbagai pilihan. Kenapa kita menggunakan struktur kawalan pelbagai pilihan? Sebab dia mengandungi lebih daripada 2 set tindakan yang perlu dibuat. Okey, berdasarkan syarat-syarat dia tadilah. Okey, mula, tamat. Yang ni biasalah kita mula catat untuk catat alih mesti ada mula, mesti ada tamat. Kemudian untuk input, masukkan warna rumah sukan. Sama ada warna biru ke, merah ke, hijau ke tadi. Okey, katalah jumpa syarat dia. Okey, syarat dia kalau rumah sukan hijau, okey, so ambil baju warna hijau. Okey, untuk syarat ni kena ingat kita menggunakan bentuk rhombus ni. Ada yang panggil diamond. Okey, bentuk permata. Okey, bentuk rhombus ni. Okey, kalau benar ambil hijau. Kalau palsu kita tanya pula, adakah dia biru? Kalau rumah biru ambil biru. Okey, kalau benar ambil biru. Kalau palsu tanya lagi, merah, adakah merah? Kalau benar ambil merah. Kalau palsu tanya lagi, adakah kuning? Kalau kuning benar ambil warna kuning. Kalau kuning pun awak masukkan macam Sean tadi. Masuk kelabu. Tiba-tiba masuk kelabu. Maaf, tiada pilihan warna. So kalau palsu lah kan. Jadi dia akan keluarkan maaf warna tiada dalam pilihan. Kemudian dia akan tamatlah. Okey. Saya ni tak ada baju pakai untuk high school. untuk struktur kawalan pelbagai pilihan. Jadi kita dah selesai melihat meneroka 3 situasi yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi kepada seterusnya, kita lihat secara ringkas apa yang kita dah belajar pada hari inilah. Okey, struktur kawalan pilihan tunggal. Dia mempunyai satu pilihan sahaja untuk melaksanakan satu set tindakan. Yang ni kena ingat, hanya yang benar sahaja, syarat yang benar sahaja akan dilaksanakan. Okey, kemudian dui pilihan. Okey, dui pilihan, dia akan memilih di antara 2 set tindakan dan pilihan tu dia laksanakan berdasarkan syarat yang telah ditetapkanlah. Kalau benar, tindakan A. Kalau palsu, buat tindakan B. Okey, untuk melaksana yang ni lah. Okey, dan seterusnya pelbagai pilihan. Okey, banyak kat sini. Okey, mengandungi lebih daripada 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, yang ni pun murid-murid kena ingat dia bergantung kepada pilihan syarat. Okey, kalau benar melaksanakan set tindakan apa, kalau palsu dia pergi kepada pilihan yang seterusnya. Okey. Okey, cikgu tanyalah satu boleh. Hidi boleh jawab Hidi. Okey, cikgu bagi satu situasi. Okey, situasi dia katalah syarat untuk kita mengundi berumur 21 ke atas. Okey, dia akan paparkan sama ada layak atau tidak layak. Okey, dalam situasi berkenaan, struktur kawalan jenis yang macam mana? Struktur kawalan pilihan apa? Tunggal, dui pilihan ataupun pelbagai pilihan? Katalah saya masukkan umur 25 tahun. Struktur kawalan dui pilihan. Okey, saya bagi ekstra satu. Okey, lebih bintang. 2 lagi untuk Hidi. Okey, betul. Dia dui pilihan. Sebab kalau layak mengundi, kalau tidak layak mengundi. Okey, Sean. Cikgu ada soalan lagi untuk murid kita? Saya rasa cukuplah kot. Nak bintang lagi? Bintang ada banyak. Okey. Kita masih ada masa. Mungkin cikgu tanya satu dua soalan. So saya tanya, Cikgu Sita nak tanya tak?
Okey. Okey, murid-murid, cikgu nak tanya, ingat lagi tak simbol bagi carta alir? Okey, simbol bagi carta alir. Okey, kalau you dah belajar sebelum ni dalam carta alir, okey, dalam carta alir urutan, dia tak ada simbol tersebut. Tapi dalam carta alir struktur kawalan pilihan ada simbol tersebut. So, apakah simbol tersebut? Cikgu nak minta Azra lah. Azra, boleh jawab tak soalan cikgu? Boleh. Apakah simbol? Saya tunjuk gambar ke? Tak payah. Azra boleh tak payah tunjuk gambar je lah. Azra cakap je, apakah nama simbol tersebut? Syarat. Bagus Azra. Okey, nak So, start itu ni ialah bintang lagi. simbol syarat. Banyaknya. Banyak, Okay, siapa yang sedang mendahului tu? Siapa Saya ni? rasa- Dua. Izzati. Okey, kita bagi soalan tanya. kepada, Izzati. Izzati. Okey, Bagi Izzati. semua sama, ya. Cikgu tanya Izzati ready? Angkat. Mana traffic light Izzati? Traffic light. Itu dia. Okey, Contohnya. Okey, Izzati, untuk note untuk note syarat. Okey, bentuk apakah yang kita gunakan untuk note syarat? Nak kena lukis ke cikgu? Boleh lagi sekali suara Izzati saya tak dengar. Nyatakan saja. Lukis ke cikgu? Lukis pun boleh ataupun terus jawab pun tak apa. Bentuk apa? Okey, betul Izzati. Dapat bintang lagi Izzati Okey, saya bagi bintang dekat Izzati. Okey, untuk yang ni dalam struktur kawalan pilihan, bentuk rhombus ni menjadi bentuk yang penting lah. Sebab syarat-syarat kita masukkan dalam bentuk note syarat ini. Okey. Kalau tidak maknanya dia tak boleh nak pilih lah sebab ya, dia tak betul. ada Dia tak ada syarat. sebutkan itu. Betul tu. Okey. Kesimpulan Saya kita rasa pada kita hari tanya ini. lagi satu soalan Ibu. Satu Mungkin lagi? saya cuba tanya Ibu. Okey, boleh. Macam tadi saya ada nampak trivia kan? Ya. Okey, ini adalah soalan benar atau tidak. Siapa yang tahu jawapannya, orang pertama yang angkat tangan tu dapat jawab. Okey, yang dapat jawab tu dapat bintang. Ya, tu. Orang yang paling banyak bintang tu dapat duit raya daripada cikgu. Okey, soalannya adalah berapa banyak note untuk setiap carta aliran bagi mula dan tamat. Untuk setiap carta aliran tu ada berapa? Orang pertama yang angkat tangan tu akan dapat peluang untuk jawab. Tak ada orang. Tak faham ke? Soalan saya jelas cikgu? Boleh. Boleh kan? Okey. Dalam setiap carta aliran tu ada berapa banyak tamat dan mula? Okey, itu dia. Farah yang angkat. Okey, Farah dulu. Farah, silakan Farah. Ada satu mula dengan satu tamat. Betul. Dapat bintang. Okey, bintang untuk Dapat duit raya Farah. daripada Abang Syah. Daripada saya. Okey, Alamak, bintang lagi kita untuk pula. Farah. Okey. 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 Ini dia. Apakah yang telah dipelajari hari ini? Mungkin soalan ni kita boleh tanyakan kepada murid kita yang ada dalam talian Ibu. Ya, boleh. Okey, yang ni tak ada bintang lah. Ke ada bintang? Ada bintang jugalah. Kita Kalau cubalah. ada, bintang kita dah hampir habis. Ya, betul. Okey, kita ada masa lagi lebih kurang 2-3 minit. Okey. Kita boleh tanyalah kalau ada masa semua pelajar ataupun semua murid dapat jawab ya. Kalau boleh bila jawab nanti berikan satu satu benda yang telah anda pelajari daripada penerbangan kita hari ini. Kita mulakan dulu dengan Atika. Farah Atika. Farah Atika. Hari ini kita belajar struktur kawalan pilihan tunggal. Okey. Okey, Farah, pilihan tunggal tu macam mana? Pilihan tunggal tu dia hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu senarai tindakan. Okey, terima kasih. Okey, dan seterusnya mungkin Izzati boleh nyatakan apa yang anda telah belajar satu je. Hari ini kita belajar mengenal simbol carta alir. Okey, betul. betul, Mengenal pasti simbol carta alir. Okey, ada juga kat sini. Okey, bagi baik. satu simbol. Apa tadi? Cuba sebut. Oval. Proses. Proses bentuk dia Segi empat. segi empat tepat. Okey. Okey, betul. Yeay. Ya, Okey, dan seterusnya siapa lagi? Auni. Azra Auni. Hari ini kita dapat belajar pasal struktur kawalan dua pilihan. Ya.
Okey, struktur kawalan dui pilihan. Macam mana tu struktur kawalan dui pilihan? Okey, struktur kawalan dui pilihan ni dia ada dua pilihan tindakan dan dia akan syarat dia akan dipenuhi dengan syarat betul atau tak lepas kita buat tu. Okey, betul. Yeay. Azra. Dan seterusnya kita juga ada Heidi. Hedi. Ya, hari ini kita belajar tentang struktur kawalan pelbagai pilihan yang mempunyai lebih daripada dua pilihan. Dan struktur kawalan itu dia akan melaksanakan lebih daripada dua set tindakan. Okey, betul Hedi. Okey, dia dah lengkap dah ada bagi jawapan dia. Okey, kita juga ada siapa? Aizat. Ya Aizat. Apa yang anda belajar ini? Tak boleh sebut apa yang kawan anda dah sebut dah? Kalau boleh lah. Ya. Saya belajar mengenai algoritma, mengenai carta alif dan belajar mengenai struktur pilihan. Struktur kawalan. Ya, algoritma. Okey, algoritma. Kita belajar topik besar kita pada hari ini adalah algoritma. Okey, maksud algoritma tu apa? Boleh bagi tahu Aizat? Tak, mungkin kita boleh tanya soalan tu kepada Haris. Haris. Kita tanya Haris. Apa maksud algoritma, Haris? Maksud algoritma. Okey. Maksud algoritma Adalah satu set. langkah. Satu langkah. Langkah demi langkah. Satu langkah demi langkah Okey. untuk melaksanakan satu set. Penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan penyelesaian masalah. Okey, betul. Banyak Haris. yang ada dalam talian tu memang bijak dan memang memberi perhatian sepenuhnya lah. Dan terima kasih kepada mereka yang ada dalam talian, Heidi, Farah, Izzati, Azra, Aizat, Haris, dan juga kepada cikgu-cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Shima dan juga Cikgu Siti. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang ada di rumah, harap program pada hari ini memang memberi manfaat kepada anda semua. Dan pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Kita berjumpa lagi. Bye! Bye.